Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat lagi kita sama-sama meneruskan siri ulang kaji UPKK kita dalam subjek ibadah pada kali ini, iaitu pada pelajaran bagi tahun 3 ibadah yang bertajuk Tayammum. Okey. Dan dalam pelajaran ni kita nak tengok berkaitan dengan tayamum, apa yang dimaksudkan dengan tayamum, apa anggota tayamum, perkara-perkara sunat ketika tayamum dan cara-cara bertayamum. Okey. Pengertian tayamum. Okey, tayamum bermaksud menyapukan debu tanah pada anggota tayamum dengan rukun dan syarat tertentu sebagai ganti kepada wuduk dan mandi wajib. Okey, kita tahu tayamum ini adalah pengganti kepada wuduk dan mandi wajib. Okey, seterusnya fungsi tayamum. Okey, fungsi tayamum ganti kepada wuduk ataupun mandi wajib. Dia boleh menggantikan wuduk ataupun mandi wajib atas sebab-sebab tertentulah. Kemudian kerana ada penyakit yang menghalang daripada kena air. Okey, sama ada boleh bertayamum ni kerana tak ada air ataupun ada penyakit yang menghalang daripada terkena air. Ada juga orang yang berpenyakit yang menghalang dia daripada terkena air. So bila dia nak solat dia kena bertayamum. Okey, kemudian dalil harus tayamum. Okey, ni adalah dalil yang mana diharuskan untuk bertayamum. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Okey, artinya, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau salah seorang di antara kamu datang dari tempat buang air atau kamu bersentuh dengan perempuan kemudian kamu tidak mendapatkan air untuk mandi ataupun berwuduk, maka hendaklah kamu bertayamum dengan debu tanah yang suci, iaitu sapukan ke muka kamu dan kedua tangan kamu. Okey, ini ayat Al-Quran berkaitan dengan tayamum. Okey. Kemudian anggota tayamum. Okey, anggota tayamum adalah muka dan tangan hingga ke siku. Okey, itu dua anggota tayamum. Muka dan menyapu muka dan menyapu tangan hingga ke siku. Okey, seterusnya rukun tayamum. Okey, rukun tayamum ada 4. Yang pertama berniat. Nawaitu tayammuma liistibahati fardhis salah lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, menyapu tanah yang suci ke seluruh muka. Yang ketiga, menyapu debu tanah yang suci pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Dan yang keempatnya adalah tertib. Okey. Dia ada niat, sapu muka, sapu tangan hingga siku dan tertib. 4 rukun tayamum. Okey. Dan niat tayamum, nawaitu tayammuma li istibahatis salah fardan lillahi ta'ala. Sengaja aku bertayamum untuk melakukan solat fardu kerana Allah Ta'ala. Itu niat tayamum. Kemudian syarat-syarat tayamum. Okey, syarat-syarat tayamum yang pertama adalah ketiadaan air. Yang syarat-syarat yang membolehkan tayamum, yang pertamanya adalah ketiadaan air. Yang kedua,
bekalan air terhad. Ada air tapi air yang ada tu adalah terhad. So, air yang ada mencukupi untuk tujuan minum sahaja contohnya. So, kalau buat ambil wuduk lagi mungkin uh, bekalan air itu dalam yang terhad makin berkurangan. Okay, so boleh bertayamum sekiranya bekalan air terhad. Okay, yang ketiga, uzur atau musafir yang tidak boleh menggunakan air. Ada keuzuran, ada sakit ataupun musafir yang tidak boleh menggunakan air. Yang keempat, hendaklah bertayamum itu dengan debu tanah yang suci. Yang kelima, yakin telah masuk waktu solat. Sebabnya tayamum ni, sekali tayamum boleh dilakukan untuk satu solat fardu sahaja. Bila masuk, contohnya awak dah bertayamum untuk solat zuhur. Bila masuk solat fardu asar, masuk waktu solat asar, kena lakukan tayamum yang lain. Dia tak boleh, tadi tak batal lagi yang tayamum yang masa solat zuhur tadi. Ni dah waktu asar boleh terus solat. Tak boleh, kena bertayamum balik. Okey, dan yang terakhir adalah ada halangan menggunakan air. Contohnya orang yang melecur ke, orang yang dia terkena api. Atas nasihat doktor, orang ni tak boleh terkena air. Dan ada bahagian anggota wuduk yang lain yang tak boleh terkena air. Tapi muka dan tangan hingga siku dia tu masih boleh dilakukan tayamum, maka hendaklah dia bertayamum. Okey, seterusnya sunat-sunat tayamum. Apa yang disunatkan ketika kita melakukan tayamum? Okey, yang pertama adalah membaca basmalah. Baca basmalah ni mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menyapu muka melebihi had wajib sapu. Maksudnya kita menyapu muka tu, kita lebihkan sikit had yang diwajibkan sapu lah. Macam ambil wuduk jugalah, kita lebihkan sikit daripada had untuk kita basuh. Katakanlah tangan hingga siku tu kita lebihkan sikit dari ke atas siku ni. Okey. Kemudian yang ketiga, menghadap kiblat. Masa nak melakukan tayamum tu kena menghadap kiblat, sunat. Kemudian yang keempat, didahului dengan tangan kanan. Ketika nak sapu tangan hingga siku tu, dahulukan dengan tangan kanan. Dan yang kelima, merenggangkan jari, renggang-renggang. Okey. Yang keenam, menyapu tangan melebihi had wajib sapu. Sama juga. Sapu pada had yang melebihi had sapu. Okay. Menipiskan debu. Masa kita tekap debu tu, kita nipiskan dengan cara buat macam ni. Debu tu akan menipis. Kemudian yang ke-8 adalah menyelati anak-anak jari supaya sampai debu di antaranya. Menyelati anak-anak jari supaya sampai debu di antaranya. Okey, yang ke-9, menyapu muka dari atas ke bawah. Masa nak sapu muka tu mulakan daripada bahagian atas dan ke bawah. Okey, mula daripada atas dulu. Okey, seterusnya yang ke-10, membaca doa menyapu muka dari atas ke bawah. Okey, yang ke-10, membaca doa selepas tayamum. Okey. Okey, ini doa selepas tayamum yang berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Okey, ini doa selepas tayamum. Okey, perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Okey, apakah perkara-perkara yang membatalkan tayamum? Okey, kesemua perkara yang membatalkan wuduk. Apa yang membatalkan wuduk itu termasuk dalam perkara yang membatalkan tayamum juga.
Ataupun yang kedua, ada air sebelum solat. Sebelum ni kita tak ada air sehingga kan dah cari dah banyak tempat pergi cari tak ada juga air. Kemudian bila kita hampir nak solat, tiba-tiba hujan turun. Katakanlah hujan turun. Ada air sebelum kita solat. Maka masa tu terbatallah tayamum dan kena ambil wudu. Ataupun yang ketiganya adalah murtad. Okay, dia dah bertayamum tiba-tiba murtad. Murtad ni keluar daripada agama Islam dengan tiba-tiba. Maka terbatallah dia punya tayamum. Okay, itu adalah berkaitan dengan tayamum dan kita buat sikitlah. Ya, kita imagine je macam mana cara nak bertayamum tu. Okay, pastikan kita ada debu tanah yang digunakan untuk bertayamum. Sekarang dah senang, dah ada dijual. Ada dijual di pasar-pasar debu tayamum. Dia macam botol bedak macam tu. Kita boleh tuang dia dekat atas kertas ke apa ke. Kemudian kita ambil, kita tekak dengan renggangkan jari tadi kita tekak. Kemudian kita angkat dan kita nipiskan. Buat macam ni, nipiskan. Kemudian letak ke bahagian muka dari ada atas ke bawah. Ingat yang perkara sunat tadi tu. Okey, daripada atas ke bawah. Okey. Kemudian kita sapu. Okey. Dah selesai yang bahagian muka. Seterusnya kita tekak kali yang kedua. Kemudian nipiskan, renggangkan jari, nipiskan debu, kemudian mula dengan tangan kanan terlebih dahulu. Okey, kita letak macam ni. Letak. Okey. Turun. Kemudian sampai ke siku, bawah siku ni lebihkan sikit, kemudian pusing. Pusing ke atas, tarik pergi ke depan sini. Okey. Kemudian habis. Okey, seterusnya letak yang tangan kanan di bawah tangan kiri, kemudian buat urutan macam tadi. Okey, buat belah atas dulu sampai ke bawah, kemudian pusing. Okey, pusing. Okey, sampai ibu jari bertemu dengan ibu jari. Okey, kemudian baca doa selepas tayamum tadi dan selesailah cara-cara bertayamum. Okey, secara ringkaslah. Mungkin kalau dah habis PKP ke apa ke nanti, boleh buat demonstrasi ataupun buat orang panggil praktikal macam mana nak melakukan tayamum di sekolah masing-masing. Okey, setakat itu saja. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.